Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga sahabat ini memiliki Allah sekalian di Facebook baik, di TikTok baik. Ali, Muwaiz, Muas, Mus'ab, Ahmad Ali, sahabat saya di Facebook. Terima kasih yang banyak menyokong. Tanpa kalian ni tak ke mana lah dakwah yang saya lakukan ni, tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Begitu juga sahabat kat TikTok, orang muda, mudah-mudahan dapat sharing video ni kepada lebih ramai orang Islam di luar sana. Yang mulia Raja Uzlin, sebagai tanda usaha kita untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Tak kala semua orang sibuk memviralkan perkara-perkara yang tak sepatutnya, perkara-perkara melalaikan, maka ada baiknya kalau kita cuba untuk menyampaikan perkara-perkara kebaikan. Terima kasih Ustaz Nulis, Sani bin Jiran, Abidi, Khairul Niza, Nur Aswana, semua sahabat yang hadir pada pagi ni. Dan tak nak pergi sekolah ke? Nazir, ahlan wassalan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. So, biasa kita menyambung kembali bincangan kita dalam surah Al-Anbiya, masih lagi kisah Nabi-Nabi. Surah Al-Anbiya ni maknanya kisah Nabi-Nabi. Kalau wassalam semua. Terima kasih Hyper, terima kasih Saadia Ahmad, Hatta, Hanif Hanafi di TikTok, sahabat Rohizan Izan, wassalam semua. Yang lupa sharing tau, mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian kita pada pagi ni. Kerana di luar sana ada ramai orang dahaga ilmu yang tidak tahu, yang tak kesempatan nak membaca. Jadi biasa rujukan pada pagi ni pada tafsir Ibn Katsir. Pagi ni kita baca masih lagi jilid yang ke-6, muka surat 146. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh buka pada jilid yang ke-6, muka surat 146. Kisah Nabi Dhunnun. Nabi Dhunnun ni siapa pula? Kan Nabi Allah ada ramai, 124,000 orang. Rasul-Rasul 313 orang daripadanya. Yang wajib kita kenali Nabi dan Rasul itu sebanyak 25 orang. Itu perkaranya. Saudara-saudara Muhammad Aisyah, jangan lupa ya. Mulai minggu ni, hari Jumaat ni, kami menyertai satu pesta buku penting di Kuala Lumpur, di WTC, di Hall 3, Dewan Tun Razak. InsyaAllah tafsir Ibn Katsir ni pun ada dijual di sana. Bagi tuan yang nak bawa, nak beli berat, mungkin nak bawa, boleh order di sekarang dan dapatkan, kita hantar terus ke rumah, lagi baik. Kalau pergi pesta buku besok nak bawa, nak angkat troli dengan anak-anak, mungkin payah kan. Jadi bagi mereka yang raya dah habis, raya dah habis, Muhammad Syawal, raya dah habis, Raya bagi orang Islam ni, sehari dia tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu hari raya sebenarnya. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman kanat taubatuhu tazid. Orang yang menyambut raya itu bukan disebabkan datang Syawal ataupun datang Zulhijjah, tapi kerana ketaatannya sehari itu ditambah kepada Allah SWT. Baik tuan, terima kasih nasihatku, Kamisa Hashimes, Ustazah Kamisa, semua sahabat di TikTok, Akmal, Cahaya Aliza, terima kasih. Tolong sharing pada teman yang lain. Yang belum follow saya di TikTok, tolong follow. Yang belum follow di Facebook, jom follow. InsyaAllah ada banyak perkongsian yang boleh kita lakukan. Bagi mereka yang belum join sahabat Ustaz Zazan di Telegram, tolong masuk. Tapi baru ni ada yang kena scammer. Saya tak pernah minta duit kat tuan-tuan. Gunakanlah logik akal. Saya tak minta apa-apa duit pada tuan-tuan ni. Ada yang mengatakan bahawa saya nak pinjam duit lah, apa ni, trend lama ni kita jagalah. Pada misbah nak bagi duit kat orang ni biar kita tahu yang jelas. Tiba-tiba Ustaz Zazan nak minta duit lah, apa hal saya minta duit tuan-tuan duit tak ada, jangan peduli. Kata-kata seperti ramai sahabat lain pun kena benda yang sama. Jadi ambil tahu perkara-perkara sedemikian tuan, tanya daripada semua yang betul. Baik, renungan kita pada pagi ni ayat 87-88 surah Al-Anbiya, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhunnun ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangkakan bahawa kami tidak akan mempersempitkan, menyulitkannya,
Maka dia menyeru dalam keadaan gelap bahawa tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguhnya akulah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Yunus ini juga dibawakan oleh Allah dalam surah As-Safat dan surah Al-Qalam. Kerana Yunus bin Matta adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada penduduk Ninawa, iaitu satu daerah dalam negeri Mosul. Mosul dalam Iraq, tuan-tuan ya. Jadi dia menyeru kepada Allah, akan tetapi mereka enggan menerimanya dan tetap pada kekufurannya. Lalu dia keluar dari lingkungan mereka dengan penuh kemurkaan, seraya memperingatkan mereka dengan siksaan setelah 3 hari. Tatkala mereka telah terbukti mendapatkannya dan mereka pun mengetahui bahawa Nabi itu tidak berdusta, mereka pun keluar ke lembah-lembah bersama anak-anak kecil, binatang ternak dan haiwan-haiwan mereka, serta mereka memisahkan antara ibu-ibu dan anak-anak mereka. Mereka berdoa dan minta pemeliharaan serta memohon pertolongan kepada Allah. Unta-unta dan anak-anaknya bersuara, lembu dan anak-anaknya juga bersuara, serta kambing anak-anaknya mengembik. Maka Allah mengangkat azab dari mereka. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa ta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan itu, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Adapun Yunus AS telah pergi menaiki perahu bersama satu golongan. Atas perahu itu pun diterpa gelombang, iaitu ombak besar, dan mereka semua berada dalam keadaan takut tenggelam. Lalu mereka mengundi, siapakah di antara mereka yang harus dibuang untuk meringankan beban itu? Maka undian pun jatuh pada Yunus, akan tetapi mereka enggan untuk melakukannya. Mereka mengulanginya tapi tetap jatuh pada Yunus AS. Mereka enggan untuk melakukannya, lalu mereka pun mengulangi, undian itu jatuh lagi sekali kepada Yunus AS. Inilah yang Allah nyatakan dalam surah Safat, fasahama fakana minal mudhadin, ayat ke-101. Kemudian dia pun mengundi, lalu dia termasuk di kalangan orang yang kalah dalam undian itu. Undian itu jatuh padanya, lalu Yunus sendiri telah membuka bajunya, mencampakkan dirinya ke dalam laut. Kemudian Allah mengutus di laut itu sebagaimana yang nyatakan Ibnu Mas'ud, seekor ikan paus yang berenang membelah lautan hingga dia datang menelan Yunus ketika dia menceburkan diri dari perahu itu. Maka Allah pun memberikan ilham kepada ikan paus, janganlah engkau makan Yunus, jangan rosakkan tulang-tulangnya, kerana Yunus bukan rezekimu, perutmu hanya menjadi pelindungnya. Allahu Akbar. Jadi firman Allah wa dhannun, iaitu ikan paus itu, tepatlah mengidhafahkan dengan bandingan ini. Dan firmannya idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dhahak berkata murka kepada kaumnya, lalu dia menyangkakan bahawa kami tidak akan mempersempitkannya, iaitu kami menjadikan dirinya tersempit dalam perut ikan itu. Pendapat ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Mujahid, Dhahak dan lainnya. Dia mendukungnya dengan Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Adalah seorang yang mampu memberi nafkah mengikut kemampuannya, dan orang yang dipersempitkan rezekinya hendaklah minta nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak mengikurkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan berikan kelapangan serta kesempitan. Jadi Atiyah Al-Aufi mentafsirkan fadhanna an lan naqdir alaihi, iaitu kami memutuskan hal itu, seakan-akan dia menjadikan hal itu dengan makna takdir. Kerana orang Arab mengatakan perkataan qaddara ataupun qadara sebagai satu makna. Gini tuan-tuan ni, cerita tuan tentang kisah Nabi Yunus AS. Nabi Yunus telah pun berdakwah kepada kaumnya. Tiba-tiba kaumnya menolak untuk beriman. Maimunah Ismail, ahlan wassalam semua sahabat Durian Wangi kat TikTok, KL lu kongsi live. Terima kasih Wan Anas, Intan Zaidah, barakallahu fikum. Sampai ke video ni, mudah-mudahan dia menjadi hadiah kepada kita, iaitu tuan-tuan tak berceramah, tapi tuan-tuan menyampaikan ceramah, memanjangkan ceramah ni kepada mereka di luar. Maka ada sahabat kita di luar sana yang perlukan ilmu, yang tak perasan atau ilmu yang sibuk sangat, tiba-tiba mereka dapat satu bahan untuk pegangan pada hari ini, insyaAllah. Nabi Yunus berdakwah, kaumnya menolak. Maka Nabi Yunus beri amaran kepada mereka, janggut Al-Wassalam Nabila Ridwan, andai kamu tetap menolak apa yang aku sampaikan, maka azab Allah akan turun dalam masa 3 hari. Mubazi Ahmad, Maka akhirnya mereka tetap menolak. Nabi Yunus pun
bagi amaran dalam masa 3 hari azab Allah akan turun. Mereka pun ketakutan, mereka nak beriman. Tiba-tiba mereka mendapati Nabi Yunus telah pun meninggalkan mereka. Oleh kerana ketakutan yang amat sangat, semua penduduk di tempat tersebut, kita semua sedia maklum bahawa Nabi-Nabi Allah ni ada yang bertaraf Rasul. Rasul berarti yang diberikan tanggungjawab dakwah untuk disampaikan. Jadi Yunus merupakan salah seorang Nabi Allah yang Allah berikan kepadanya satu tanggungjawab untuk menyampaikan Islam itu. Ya, semua Nabi diutuskan dengan risalah Islam sebenarnya. Syariat saja yang berbeza. Kita kena faham tahu, syariat adalah mungkin pelaksanaan dalam kehidupan yang berbeza-beza daripada seorang Nabi kepada yang lain. Contohnya pada zaman Nabi Adam AS, anak-anak mereka berkahwin satu sama lain. Kembar ni berkahwin dengan kembar itu. Syariat mereka membenarkan kerana zaman itu tidak ada manusia lain kecuali mereka. Tapi pada zaman berikutnya perkara itu telah diharamkan. Kalau zaman Nabi Musa AS mereka melakukan dosa, mereka kena menjalani hukuman, iaitu masuk ke dalam sebuah bilik yang gelap, rumah yang gelap, masing-masing bawa pedang. Maka mereka telah pun memenggal kepala yang lain dalam keadaan tak kenal siapa dalam kegelapan itu. Bagi mereka yang kalau bajunya terkena najis, tak boleh dibasuh, dia berkerat, dia buang bahagian itu. Ini syariat beza-beza, tapi akidah mereka tetap sama, iaitu akidatul Islam. Begitu tuan-tuan kena faham. Jadi Nabi Yunus berdakwah kepada, Nabi Yunus ini dipanggil sebagai Dhunnun, bahasa Arab. Punya canggihnya bahasa Arabnya tuan-tuan. Dia panggil Ismun min Asma'il Khamsah. Ada nama yang terdiri pada nama yang 5. Salah satu daripadanya Zu. Kalau kita nak sebut seseorang itu macam sipulan yang ada kereta besar, Zu sayyaratin fakhirah contohnya. Ya. Kalau kita sebut seorang yang memiliki ramai anak, Zul Banin. Zu tu maknanya yang memiliki, ataupun disandarkan perkataan Zu tu kepada satu specialty yang ada pada seseorang. Maka dalam kisah ini, satu-satunya manusia, Nabi Allah yang mendapat kemuliaan, iaitu ditelan ikan tidak dimakan olehnya, ialah Nabi Yunus. Maka Allah memanggilnya dengan panggilan yang mengandungi makna yang begitu mendalam, Zunnun, iaitu yang memiliki ikan. Nun tu maknanya ikan paus. Ya. Macam kita lah gurau dengan anak kita, sebagai contohnya, anak kita seorang belajar kat MSM contohnya. Mana budak MSM? Kita kata gitu kan. Ada seorang belajar kat USIM. Mana budak USIM? Budak USIM lambat pula datang breakfast. Contoh begitu. Kadang-kadang panggilan itu mengandungi makna kemesraan, memanjakan. Kadang-kadang juga mungkin berarti satu penegasan. Ya. Bagi mereka yang pakai kereta ni, contohnya. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan Nabi Yunus AS ini, Allah memanggilnya dengan nama yang begitu special, kerana baginda telah pun dimakan oleh ikan, tapi tidak dikunyahnya, ditelan saja begitu. Diperintahkan oleh Allah untuk ikan itu simpan Nabi Yunus ini dalam perutnya untuk satu tempoh yang telah ditetapkan. Kenapa? Kerana Nabi Allah ini tersilap melakukan satu keputusan tanpa kebenaran daripada Allah, iaitulah meninggalkan kaumnya sebelum perintah Allah datang membenarkan baginda berbuat demikian. Jadi Nabi Yunus AS telah pun keluar daripada Ninawa ini, tempat dekat Mosul ini di Iraq ini, tempat purba ni, tempat yang telah diutuskan Nabi-Nabi yang ramai, dan Nabi Yunus seorang daripadanya ini, dalam keadaan perintah Allah belum lagi ditetapkan untuk baginda keluar di tempat tersebut. Kita kena faham ya, bahawa Nabi-Nabi Allah SWT mereka tidak melakukan dosa, mereka melakukan kesilapan. Mungkin mereka melakukan kesilapan. Kesilapan bukan dosa, kerana mereka mengatakan perkara semikian dalam akidah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Satu perkara itu bagi orang yang dekat dengan Allah, dia merupakan satu kebaikan. Tapi bagi orang yang lebih dekat dengan Allah, ia merupakan mungkin satu kekurangan. Tuan-tuan, kita tak boleh samakan manusia itu. Kalau seorang budak sekolah tadika melukis, cantiknya lukisan itu, kita kata, apakah lukisan itu setaraf dengan budak-budak belajar arkitek dan seni lukis halus dekat universiti UiTM sebagai contohnya? Tentu tak sama. Jadi setiap manusia ni mempunyai treatment berbeza-beza di sisi Allah SWT. Mungkin perkara itu bagi kita adalah perkara kesalahan, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia merupakan satu dosa, satu keaiban yang tidak patut dilakukan.
Jadi beza-beza kedudukan manusia ni, tuan-tuan kena faham. Jadi Nabi Yunus AS tidak melakukan dosa, baginda tersilap meninggalkan kaum itu dalam keadaan belum datang tempoh daripada Allah SWT untuk baginda buat demikian. Gitu. Boleh faham Ini juga dipanggil sebagai tarku aula. Ada ketikanya Nabi SAW pun ditegur oleh Allah SWT. Contohnya kita baca surah Abasa, ketika Nabi SAW lambat interchange seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Maktum. Ini kita baca dalam kitab tafsir. Ini bukan dosa, sekali lagi saya tegaskan, ini merupakan satu kesilapan yang sepatutnya ada benda yang lebih baik, lebih tepat untuk dilakukan. Tapi baginda AS, Nabi kita dan juga Nabi-Nabi terdahulu mungkin lambat melakukannya, maka ataupun buat satu keputusan tanpa restunya, ridhanya Allah SWT. Baik, cendawan boleh cadangkan buku-buku untuk kanak-kanak bagus. Ya, nanti datang ke Pesta Buku Kuala Lumpur, KLIVF, Kuala Lumpur International Book Fair, yang akan bermula pada hujung minggu ni, iaitu hari Jumaat, Sabtu, Ahad, daripada 26 hari bulan 5, 26 hari sampai 4 hari bulan 6. Datang ke Pustaka Biru, nanti saya tunjukkan pada puan, pada tuan-tuan cikgu-cikgu yang boleh kelaskan. Kami ada satu segmen khas untuk buku kanak-kanak tau. Ada siri Nini and Jimmy, ada siri Prophet Yusuf, ada siri yang minat baca bahasa Inggeris pun ada, Alhamdulillah. Jom datang ke PWTC di Pustaka Biru. InsyaAllah saya akan beritahu nama-nama buku, judul-judul buku yang bersuai ataupun staff saya akan tunjukkan buku-buku yang perlu ada dalam library kita kat rumah. Azma, saudara-saudara, Peri Zainal Masalan, Yad, Joma TV, Ustani Abdullah, Merah Shops, Ashraf Al-Hijama, Al-Masalan. Ashraf ada buat bekam bolehlah maklum kat sini. Kalau ada sahabat kita yang nak pergi bekam ke. Baik, kita kembali semula kepada kisah Nabi Yunus ini. Maka kemudian Allah SWT pun menceritakan lagi, fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lalu beliau pun, Nabi Allah yang mulia ini pun menyeru dalam kegelapan bahawa tiada ilah yang berhak kita beribadah kepadanya, diibadahi kepadanya, melainkan kau, maksudnya kau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Allah SWT berkata, kegelapan yang maksudkan itu ialah kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Jadi kegelapan dalam kegelapan. Ini disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga disebut oleh Ibn Abbas, Amr bin Maimun, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Dhahak, Al-Hasan dan juga Qatadah. Jadi Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, yang lainnya kata perkara itu terjadi pada waktu ikan paus membawanya pergi hingga masuk ke dasar laut. Kita tahulah ikan ni boleh masuk berapa ratus meter dalam dasar laut Ada tempat yang kapal pun tak boleh nak pergi, kapal selam pun tak boleh nak pergi, kerana kalau masuk pressure-nya begitu kuat boleh mengakibatkan dindingnya berceragah satu sama lain, hancur dia. Jadi seperti tin susu yang diketuk, yang dipenyekkan. Ada dasar laut yang begitu tinggi tekanannya. Tapi ikan-ikan yang Allah jadikan ni boleh masuk hingga ke bahagian bawah dasar laut, tuan-tuan. Ada ikan-ikan tertentu Maka kalau kita lihat ikan paus ni, dia keluar kat muka dia penuh dengan kerang kadang-kadang, melekat-lekat, segala hidupan laut lekat padanya. Kan lama dia betapa agaknya di dekat dasar laut tu. Terima kasih bagi yang star kepada saya. Barakallahu fikum. Terima kasih Syarul Nizam. Terima kasih semua sahabat yang telah pun invite kawan-kawannya untuk menyertai program ilmu pada pagi ni. Terima kasih semua Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi bila Allah menyatakan kat sini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, lalu disambut dengan fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami telah perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Maksudnya kami keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, dari kegelapan dalamnya. Kata Tahir Ibn Ashur, berpandukan kepada ini kita faham Allah menyebut falaula, bagaimana Allah menyatakan falaula ankana minal musabbihin. Kalaulah baginda bukan di kalangan yang ingat Allah. Maknanya kat sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Yunus ini seorang Nabi yang sangat banyak mengingati Allah SWT. Zikir kita merupakan deposit kita dalam akaun kebahagiaan kita sebenarnya. Ambil baik kalimah ni tuan-tuan. Lagi banyak ketenangan hadir dalam hidup dengan banyaknya zikrullah yang kita depositkan dalam akaun kebahagiaan kita.
Orang yang makin banyak ingat Allah, makin banyak skala, makin tinggi skala kegembiraannya. Hari ini mereka buat kajian negeri yang paling ceria. Entah kenapa ceria, kita pun tak tahulah. Agaknya banyak pantai kot. Agaknya tak makan gaji dengan kerajaan kot, hidup sendiri kot. Agaknya kerana ada tanaman sawit, duduk jaga pokok sawit dengan ular senduknya kat situ kot. Masing-masing punya kelebihan tuan-tuan ya. Sebenarnya kebahagiaan ataupun keseronokan ni bukan boleh dipaksa-paksa. Ia merupakan hadiah daripada Allah Taala. Jadi ingat, ayat ini menerangkan kepada kita secara tak langsung, kata Imam Tahir Ibn Ashur, bahawa orang yang banyak mengingati Allah, ingatnya dia akan Allah itu menjadi satu simpanan tetap untuknya. Sangat berguna waktu dia dalam kesukaran. Bayangkan kita nak pergi haji sebagai contohnya pada hari ini. Dah simpan duit lama, dah 30 tahun simpan. Dapat simpan setahun, berapa ribu, Alhamdulillah 5,000 dapat simpan. Contohnya lah cikgu-cikgu yang dimiliki Allah sekalian, pegawai kerajaan, para isteri yang budiman, salihah, muslihah, kumpul duit, Alhamdulillah dapat kumpul setiap tahun, katalah RM3,000. Sekarang dah 30 tahun kita menabung. Jadi berapa? RM90,000 dah. Maka tiba-tiba nak pergi haji, kena kos yang baru, bukan kos yang biasa-biasa, kena tambah wang lagi. Kita ready tak? Ready. Sebab kita dah ada RM90,000 dalam akaun. 3,000 setahun, RM30,000 dah, RM90,000. InsyaAllah boleh pergi 2 orang, 3 orang, contohnya. Jadi begitu juga zikrullah yang kita amalkan tuan-tuan, ibarat simpanan tetap yang kita keluarkan, yang kita simpankan, kita tak keluar melainkan waktu berhajat. Itu sebab ayat ini bila menceritakan tentang perilaku Nabi yang mulia ni, dia ada dalam kegelapan perut ikan ini, dia berdoa kepada Allah. Ya, dengan doa yang sangat penting untuk kita bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wahai Tuhan, tiada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sungguhnya aku di kalangan orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Ayat ini merupakan ayat yang sangat istimewa, penting untuk kita hafal, dan bukan dibataskan dalam sujud tahajud saja. Ada orang kata, Ustaz, ni doa masa sujud tahajud. Tidak. Doa ni kita baca bila-bila masa dalam keadaan tersepit. Tetapi keberkesanannya banyak bergantung dengan kesungguhan kita beramal waktu kita senang. Uzkurullaha fi rakha yazkurka fi syiddah. Ingatlah Allah waktu engkau senang, maka Allah akan ingat kepadamu waktu engkau susah. Macam kawan-kawan kita lah tuan-tuan. Kawan-kawan kita berkawan dengannya, bersahabat dengannya dengan penuh keikhlasan. Kan tuan-tuan? Maka kawan kita pun menjadi orang penting. Menjadi orang berpangkat, orang berkedudukan. Dia ingat tak waktu dia susah dulu kita bersama dengannya? Ingat, jangan kita bersahabat dengan orang kerana pilih bulu. Orang ni kita kawan dengan dia pasal dia kaya, orang ni kita kawan dengan dia pasal dia pangkat, orang ni kita kawan dengan dia pasal kita ada satu matlamat dunia. Kita berkawan dengan orang biarlah ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Kita belajar dengan dia. Kan, kalau keluarganya ada kematian, pergilah ziarah, usahakan bersungguh-sungguh. Kalau ada yang sakit, kita pergi ziarah. Hari raya dijemput, kita datang. Bahkan ada setengah mazhab Islam mengatakan jemputan itu wajib dipenuhi. Tuan-tuan wajib dipenuhi. Usaha kita, melainkan kalau program itu dihiasi dengan perkara-perkara maksiat, itu dah perkara lain lah. Jemputan perkahwinan anaknya, pergi. Jadi lazimnya manusia hanya datang waktu seseorang itu senang. Waktu susah, tak ada siapa pun yang peduli. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Tanya pada seorang, ada rapat dia dengan dia, orang itu orang penting, orang berkedudukan, berpangkat, hartanya banyak. Dia sayang betul dengan anda. Kenapa? Untuk beritahu Ustaz, dulu masa dia susah, saya lah yang bantu dia. Dia sakit, saya lah yang bantu anak isteri dia makan, semua saya carikan. Ikhlaskan Allah. Ustaz, alhamdulillah pada hari ini dia cuba untuk balas jasa saya tak minta pun. Tapi segala benda diminta saya uruskan. Kekayaannya, dia jaga saya betul-betul. Dia hantar tiap tahun saya sekeluarga pergi umrah. Dia dah berjaya. Waktu dulu, waktu dia susah, semua orang tak peduli, adik-beradiknya pun tak peduli, nak pinjam duit pun tak bagi. Saya yang bagi, Ustaz. Tengok, jadi dia akan berguna waktu kita dalam kesukaran, sebagaimana yang kita fahami daripada ayat ini, bahawa zikrullah itu akan membantu kita kesannya bila kita dalam kesukaran. Tapi kena amalkan dengan konsisten lah. Kena ada komitmen lah. Satu lagi sebagai contohnya, kita berzikrullah, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal rahim, ataupun
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000 kali contohnya satu hari. Istiqamah, amalkan tahun-tahun, jangan berhenti. 1000 kali sehari. Susah tak? Tak susah pun. Ni tengok jari kita ni. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah 15. Ulang 2 kali, dah 30. Lalu 3 kali jadi kita dah 90. Maknanya pendek, senang. Ya. Jadi gunanya zikrullah ini ibarat wang simpanan tetap yang kita simpan tanpa kita mengeluarkannya, dan bila datang waktu terdesak kita mengeluarkannya, dia berguna untuk kita. Demikian juga dalam kisah Nabi Yunus ni tadi. Jadi jangan lokek untuk berzikrullah. Kita dalam perjalanan dengar radio, dengar lagu trash, lagu mengarut-mengarut, dengar. Hati kita pun kotor pagi Senin macam ni, dengar lagu-lagu macam ni sampai ke tempat kerja, fikir mulalah malas, culas, cari cara nak mengelak je. Meeting lagi. Memanglah meeting tu penting untuk buat keputusan. Kalau anda tidak ada keputusan nak dibincangkan, siapa nak buat keputusan? Sebagai contohnya. Yang meeting pula jangan panjang sangat lah. Meeting semua orang dah sediakan perkara-perkara yang berkenaan supaya kita tak buang masa banyak. Kalau syarikat Mercedes, BMW disebut dalam the best 100 country to the best 100 company dalam dunia, menunjukkan bahawa mereka ni ada stand up meeting. Pagi-pagi macam pagi sini macam ni, masing-masing meeting segera, semua cakap pendek, tak ada. Kita ni kalau meeting ataupun dekat parlimen, kita tak payahlah berceramah untuk orang yang datang, kan orang semua nak tahu apa cadangan dan juga penyelesaian. Kita ni meraihkan tempat lah. Kalau kita berkhutbah Jumaat, bolehlah kita ucapkan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa tawakkal alaihi. Ya, Mr. Mahyad. Kan sesuai lah untuk kita khutbah. Tapi kalau kita kat parlimen, tak payahlah kita bertahmid, bertakbir panjang-panjang macam tu. Kan nak dengar madailah untuk alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, cukup lah. Nak link Telegram Yuk Paris tu masuk kan dekat TikTok ni, ada sahabat minta bagaimana nak join group Telegram. Senang je, pergi kat Telegram, cari sahabat Ustaz Zahazan, lepas tu masuk kan. Itu juga kat radio, kalau orang tanya soalan, jawab terus lah. Kat TV ke, tak payahlah kita berpanjang-panjang. Orang pun tunggu mana jawapannya ni. Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini antara perkara yang penting untuk kita faham. Jadi gunanya zikrullah yang konsisten istiqamah ni pasti akan bantu kita waktu kita dalam kesukaran. Kerana Allah menyatakan ini menerusi kisah Nabi-Nya yang mulia, Nabi Yunus alaihi salam. Dan rangkap doa ini mengandungi segala bentuk kepasrahan, segala bentuk perhambaan. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah dimasukkan kat bawah tu, sahabat Ustaz Zahazan boleh join Jadi ayat ini ataupun doa ini menampakkan tawaduknya Nabi Allah ni, mengajar kita bagaimana berdoa kepada Allah, iaitu yang pertama sekali memperakui uluhiyah Allah SWT, bahawa tiada Tuhan yang maha benar yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Ini dipanggil nafi itsbat. Kalau kita berkata sebagai contohnya kepada anak kita lah, contohnya, Aman, abah sayang kamu, ataupun engkau lah anak abah yang paling abah sayang, ataupun Aman, tak ada siapa pun yang abah sayang sebagaimana abah sayang pada Aman. Beza tak? Beza. Kalau kita kata abah sayang pada Aman, mungkin kita sayang pada anak-anak yang lain sama. Kalau kata Aman lah anak abah yang paling abah sayang, mungkin dalam suasana ini. Tapi kalau sebut Aman, tiada siapa pun abah sayang melebihi sayang abah pada Aman, maka berarti kita telah menafikan segala bentuk rasa sayang itu, melainkan hanya tumpah untuknya saja. Ini namanya nafi itsbat. Kemudian la ilaha illa anta subhanak, puji Allah sekali lagi daripada segala kecelaan, kekurangan, keaiban, walaupun perkara yang dilakukan kepada kita itu pahit untuk kita telan. Kan umpamanya Nabi Yunus ini, wahai Tuhan, aku telah melakukan segala ketetapanmu aku ikut, kenapa engkau buat aku begini? Nabi Yunus tidak kata begitu. Nabi Yunus memuji Allah, ya Allah, walaupun ini yang kau kena kepada aku tetap
yakini dia adalah kasih sayang daripadamu. Kerana Maha Suci Engkau daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak selayaknya. Walaupun dalam situasi yang paling pahit macam tu, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tidakkah ini merupakan satu pujian untuk Allah lagi? Yang pertama, la ilaha illa anta subhanak. Puji Allah lagi sekali. Inni kuntu minaz zalimin. Aku ni menzalimi diriku sendiri. Jadi ini lagi sekali adab yang telah kita pelajari. Macamlah adab Nabi Ayub yang lalu. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Aku disentuh, wahai Tuhan, aku disentuh oleh sedikit kesusahan, sedangkan Engkau Maha Pengasih yang penyayang. Padahal penyakit itu adalah satu ketetapan daripada Allah, ujian daripadanya. Alhamdulillah MC Jerman maju, alhamdulillah. Jerman maju ni apa, restoran ke? Mudah-mudahan terus maju Alhamdulillah Bakar, Nur Azlin, Uncle Sam, Mak Faizal, Azhar Hafiz, Alin Aziz, alhamdulillah semua sahabat dekat Facebook, kat TikTok. Terima kasih tau. Tanpa kalian tak ke mana lah saya. Terima kasih, bagilah komen-komen menarik, bagi semangat sikit pada siapa yang hadir kat sini. Ya. Ada orang dah lama tak jumpa temannya, tiba-tiba jumpa dalam Facebook bersama-sama ketika dengar majlis ilmu. Allah mesranya, bagusnya. Dengan adik-adik kadang tak call pun, tak calling pun, tiba-tiba tengok adik masuk dalam Facebook bersama dengan kuliah pagi ni. Alhamdulillah, syukur Nafisah Joanna Mokhtar. Jadi benar apa yang dikatakan di sini. Terima kasih Joanna, pandangan tepat sekali. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku ni di kalangan orang yang zalim pada diriku sendiri, wahai Tuhan. Melakukan dosa, tuan-tuan, berbentuk satu kezaliman pada diri sendiri. Kenapa? Kerana orang bila melakukan dosa akan mengakibatkan dirinya menjadi apa, tuan-tuan? Bahan bakaran api neraka di akhirat. Dan dosa-dosa saya sebut dalam kuliah subuh pagi semalam, pagi Ahad. Maaf saya kat TikTok. Semalam tak sempat nak on network wifi, tak sempat nak buka TikTok pagi Ahad semalam. Saya cerita pada tuan-tuan, sebenarnya dosa ni mengakibatkan 5 musibah. Ketaatan memberi 5 manfaat, dosa mendatangkan 5 musibah. Dengar baik Orang melakukan taat, wajahnya menjadi bersih, hatinya jadi lapang, rezekinya menjadi luas, tubuhnya menjadi sihat, dan semua orang sayang kepadanya. Lagi sekali, orang melakukan ketaatan, wajahnya kelihatan bersih, hatinya lapang, rezekinya cukup, luas, bergantunglah pada apa pentarifan kita. Yang keempat, tubuhnya menjadi sihat dan orang menjadi sayang kepadanya. Kasih sayang manusia tumpah padanya. Melihat wajahnya orang jadi senang, tenang. Orang nak marah pun tak jadi. Isteri nak marah pun tak jadi. Sihat tengok suami. Suami orang salih, orang muslih. Tetapi perkara-perkara kemaksiatan akan mengakibatkan 5 hukuman di dunia sebelum akhirat. Dengan baik tahu orang muda. Iaitu yang pertama, wajah menjadi gelap, hati menjadi sempit, rezeki menjadi mahal, tubuh badan sakit, orang menjadi benci kepada kita. Ini kata siapa? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksiat mengakibatkan wajah menjadi hitam, hati menjadi sempit, susah hati, sokmo. Apa lagi? Menyebabkan hati menjadi sempit, rezeki menjadi mahal, susah nak dapat. Dapat masih tak cukup je, manjang je minjam pada orang. Lepas pinjam tak nak bayar pula. Dan yang keempat, musibah kerana dosa ini adalah badan sakit-sakit. Dan akhir sekali menyebabkan manusia benci kepada kita. Datang di rumah orang tutup pintu, pulang datang nak minjam lah tu, ataupun nak bercerita benda-benda hal orang yang tak ada benda lain. Great mind talk about idea tau. Orang yang bijak, idenya sentiasa banyak disampaikan kepada orang, meluap-luap idea dia. Tapi orang yang bermasalah ni tak ada benda lain, cerita hal orang je. Dan terlalu banyak ikut perkembangan orang kat Facebook, kat TikTok, benda-benda tak ada manfaat. Maka itu yang di-share dengan orang. Sibuk dia bercerita hal ehwal orang lain. Aku tahu fulan tu. Buat apa cerita hal orang, tuan-tuan? Orang tu takkan bantu kita ke akhirat pun kan? Kan baik kalau kita cerita benda-benda manfaat untuk kita, untuk umat ini. Kan? Tu sweeper kat masjid yang dah buruk tu, dia tak peluang untuk dibersihkan, diganti dengan yang baru. Tuan-tuan ada peluang join Perjelas. Persatuan Jelajah Masjid dan juga surau seluruh dunia. Perjelas namanya. Kami cuba untuk menggantikan sifar-sifar buruk kat masjid, membelikan pewangi-pewangi untuk tandas masjid, menyediakan sejadah-sejadah baru untuk masjid, menyediakan Quran-Quran baru untuk masjid. Tuan-tuan boleh join Perjelas, jadi member jadi ahli dalam Perjelas.
Ini persatuan yang saya menaunginya bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain. InsyaAllah kita nak bina masjid di Tokyo, di Osaka dalam masa yang ada, insyaAllah, masa yang terdekat, insyaAllah. Berkat sokongan tuan-tuan, doa tuan-tuan, insyaAllah perjelas nak bina masjid di Osaka, kat Tokyo, ya, dan juga negara-negara umat Islam yang lain, negara-negara yang ada umat Islam yang lain, ya. Kat Malaysia banyak dah, alhamdulillah, masjid. Jadi kali ini kita nak cuba bina masjid di Tokyo, di Osaka. Kita telah mendapat nikmat banyak daripada orang Jepun membuat kereta-kereta sophisticated baik untuk kita, bateri untuk kita, macam-macam benda kat rumah kita berasal daripada Jepun. Banyaknya seorang Jepun kat kita. Tapi boleh tak kita berjasa balik semula kepada orang Jepun? Kita nak lawan orang Jepun bagi teknologi ni memang tak boleh, tuan. Tak mampu lah, ya. Maka kita ajak mereka untuk kenal Allah. Itu sebab kita mulakan kerja projek yang pertama sekali kita buatlah penterjemahan buku Datuk Ismail Kamus yang bertajuk Indahnya Hidup Syariat itu dalam bahasa Jepun. Telah pun siap dilakukan. Dan kita telah mula mengedarkan buku ini kepada ramai orang Jepun yang beragama Islam di negara kita. InsyaAllah nanti kita akan hantar ke negara Jepun pula buku ni untuk berdakwah kepada mereka. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook Perjelas, ya. Perjelas. Terima kasih sedang nulis. Barakallahu fikum. Boleh join, Perjelas. Apa dia? Dah try masuk Telegram Ustaz. Okey, terima kasih. Okey. Ajak mereka kenal Allah, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan semua, insya-Allah. Terima kasih. Khairul Syafiq. Terima kasih, Saya dan kawan mengalami penyakit anxiety. Allahu Akbar. Anxiety ni adalah satu akibat daripada kita tidak mendapat treatment ataupun satu kerja yang kita, cara menawar yang betul, terapi yang betul. Perjelas, pergi ke Facebook Perjelas. Facebook, Jadi dalam hidup ini kita perlu bermusyawarah dengan manusia dan juga istikharah dengan Allah. Ada satu benda tu kita boleh buat, lakukan. Jangan terlalu ambisius sangat. Bila ambisius sangat nanti kita takut tak terkejar. Jangan jadi perfectionist sangat. Terimalah diri seadanya, buat yang terbaik. Supaya kita tidak timbul perasaan kebimbangan. Kebimbangan yang daripada orang tua kadang, kerana dia tidak dapat menikmati kehidupan macam orang biasa. Duduk tekuk, maka dia rasa risau. Kalau dia mati, siapa uruskan? Kalau dia sakit, nanti siapa nak uruskan? Kebimbangan macam tu timbul dalam diri. Jadi serahkan kepada Allah. Banyak ucap hasbunallah ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, dan amalkan doa-doa yang Nabi anjurkan. Dan bergaullah dengan orang, dan berceritalah dengan orang keliling kita. Anak-anak ada peluang duduk dengan ibu ayah, dan duduk dengan anak-anak kita, suami isteri yang dimuliakan Allah sekalian, dengar daripada isteri kita. Tanya isteri kita selalu, "Are you okay? Okay tak?" Kalau kita agak pejabat, telefon, tanya dah makan ke belum. Oh, puasa ini, puasa apa? Puasa bulan Muharram. Bukan bulan Muharram, bulan-bulan haram. Ini dah masuk bulan Zulkaidah, kan? Dah puasa Zulkaidah dah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, ini bulan-bulan haram. Digalakkan kita banyak puasa. Isnin Khamis contohnya. Ataupun 3 hari dalam sebulan, ataupun hari-hari putih, ataupun hari-hari hitam. Saya dah terang kepada tuan-tuan, Baik. Apa dia? Sawana Koko. Wallahualam, saya tak tahu. Abu Bakar Dugan, Abu Bakar Abdul Ghani, Ingat Erdogan ada kat sini tadi. Baik, Masyita, Yusuf Sawana, Hamidah, Lia Farida. Terima kasih semua atas kehadiran tuan-tuan. Ayat ni mempunyai huraian lebih lanjut. Nanti saya akan sambung, insya-Allah. Yang pentingnya Allah menyatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami menerima doanya itu, dan para malaikat mendengar doanya itu. Malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, suara yang kedengaran minta bantuan ni biasa kami dengar." Ini kelebihan munajat pada waktu tahajud di akhir malam, tuan-tuan. Kerana ia ibarat menembak panah tepat pada sasarannya. Buku-buku hantar ke Jepun translate. Translate. Abu Syahid translate. Kami dah mula translate buku, antaranya buku Datuk Ismail Kamus. Jadi projek ini telah pun siap, dan kita telah mula hantar buku Indahnya Hidup Syariat versi Jepun itu. Dulu saya cepat panik, tapi saya makan zikir bersifat 5,000 sehari. Alhamdulillah, jadi tenang. Alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh bersifat sekurang-kurangnya 100 kali sehari ikut cara Nabi, sangat baik.
Kalau kita jadikan 1000 sangat utama. Banyakkan sangat baik. Ada zikrullah yang kita telah pelajari bersifat muqayyad, ada bersifat mutlak. Muqayyad ni contohnya macam lepas sembahyang Nabi menganjur kepada kita untuk baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 Itu jangan ubahlah. Tidur malam pun sama contohnya. Ataupun kalau anggota tu sakit, pegang bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca dalam hadis katakan 7 kali. Bacalah 7 kali, jangan tambahlah. Ada zikir bersifat muqayyad. Muqayyad mana telah ditetapkan. Tapi banyak zikrullah yang bersifat mutlak. Dibenarkan kita untuk mengungkapkannya sebanyak mungkin kerana Allah menyatakan uzkurullah dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kerana bila banyak itu barulah kita masuk dalam daerah dekat dengannya, rapat dengannya. Dan itu yang kita maksudkan tadi sebagai kita mendepositkan kebaikan-kebaikan ataupun amal saleh itu untuk menjadi sebab mendapat ketenangan dan juga keluar daripada kesulitan bila tiba waktunya. Ingat setiap kali kita berzikrullah sebenarnya kita sedang mendepositkan satu amal ruhiyah yang merupakan sebab kita dapat kebahagiaan dalam tabung kebahagiaan kita sebenarnya. Macam wang simpanan yang kita simpan nak pergi haji ni tadi, 10 tahun kita simpan sampai waktunya kita mampu keluarkan dan pergi haji. Maka demikian juga zikrullah yang kita amalkan sehari istiqamah itu adalah merupakan apa soalan ni? Dulu saya buat syifa ruqyah juga ustaz lepas suami meninggal. Jadi saya tak kuat ingat nak buat balik. Wirid lepas sembahyang sangat baik untuk kita amalkan. Al-Ma'thurat lepas sembahyang subuh dan asar sangat utama untuk kita amalkan. Kalau tak mampu juga, jangan abaikan zikrullah, tasbih, tahmid dan takbir lepas sembahyang 33 tu. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam nak tidur baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Aman Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bila baca demikian Allah akan jaga kita kaum muslimat. Ada yang memaklumkan kepada saya tadi telah kematian suami, amalkan zikrullah ni supaya syaitan tidak mengganggu gugat kita. Dan kita telah pelajari yang surah An-Nas yang lalu, bila kita mengucapkan bismillah ataupun a'udzubillah, syaitan pun akan lari terbang jadi kecil macam lalat dia. Ini ikhtiar kita bagi mengelakkan diri ini diselaputi oleh perasaan yang bukan-bukan, rasa kesyaitanan, menyebabkan syaitan masuk dalam diri kita dan berfikir yang bukan-bukan. Terutamanya bagi mereka yang telah kematian suami, tak ada pendamping, anak-anak pun dah besar-besar, kadang-kadang duduk seorang, berserabut juga kita. Jadi amalkan wirid-wirid seperti ini. Dan kalau tak dapat juga, tolonglah baca Al-Quran 10 ayat satu hari. InsyaAllah dia akan menjadikan hati kita tenang. Yelah, anak-anak pun masing-masing ada kerjaya, duduk melepak dengan kita je. Ada orang kadang-kadang stres ni, dia pun tak perasan anak-anak dia marah. Anak-anak dah profesional dah, jadi cikgu, jadi doktor, jadi apa, balik rumah asyik marah je dengan Umi. Kesian anak-anak tu rupanya Umi ni stress, rupanya stressful dia rupanya. Temperature dia tak boleh nak, unpredictable. Jadi ni menyebabkan berlaku kata-kata yang kadang anak pun jadi susah-susah nak balik rumah, asyik marah dengan mak. Ingat kita macam budak dia buatnya. Jadi kaum ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, perhatikanlah dengan anak-anak kita. Anak kita dah besar, tak wajar kita buat dia macam budak-budak. Memanglah kita sayang dia. Dia our baby, betul lah. Tapi janganlah sampai anak-anak ni rasa balik rumah je stres tengok mama, tengok umi, tengok ibu ni macam ni dibuat kita. Ini tanda kita tertekan sebenarnya. Kita tak tepat nak lepaskan anak-anak tu yang dah besar-besar tu pula kita lepaskan. Tak boleh tuan-tuan. Dan Allah pelihara kita. Amalkan zikrullah selalu. Kawan dengan orang baik, hadir ke majlis ilmu. Jangan malulah ya. Ada orang pula kadang dia dah tinggal seorang diri, malu nak pergi ke masjid, duduk kat rumah, depressed tau, duduk seorang kat rumah, jangan main. Duduk kat rumah, tak nak bercampur dengan orang. Nak buat macam mana? Takkan boleh kembalikan suami semula telah meninggal dunia tu. Jangan minta benda-benda lara yang tidak munasabah. Nak minta pula yang nak mati itu hidup balik semula. Tak boleh lah begitu. Kita kena hadapilah kehidupan itu ujian. Semua akan mengalami kematian. Kita anak-anak kena bantu support ibu kita yang telah tinggal seorang diri, balik bergili-gili ke, bawa mereka keluar sesekala ke, yang duduk dekat bawa ke setiap hari ke, supaya jangan sedih dan mengelamun. Dah benda dah lepas-lepas, dia tak boleh pulang balik semula. Gitu ya. Ingat tahu, wanita yang bersabar di atas kematian suami
akhirat besok tempatnya begitu tinggi di sisi Allah. Masuk syurga berlumba-lumba dengan Rasulullah SAW. Ridha dengan keadaan qadar, ya. Isi dengan zikrullah, baca Al-Quran, berdamping dengan orang yang betul, ya. Jadi ingat tuan ini milik Allah sekalian. Banyak cerita yang kita dengar. Kadang-kadang orang perempuan tu dah kematian suami, dia ada harta. Orang berkahwin dengan dia bukan nak dia pun, nak harta suami yang ditinggalkan. Banyak kisah kita pelajari. Jangan jadi mangsa keadaan. Pelajari apa yang telah berlaku. Terima kasih tuan ini milik Allah sekalian. Dan ada manfaat dalam kursian pada pagi ini. Ya, yang baik tu ambillah sebagai pedoman, yang salah tu jadikan dia sempadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami merupakan hamba-hamba-Mu, anak kepada hamba-hamba lelaki-Mu, anak kepada hamba-hamba perempuan-Mu. Hubung-hubung kami dalam agama-Mu, tetap segala keusahamu untuk kami, adil segala-galanya, hikmah segala keusahamu untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu dengan nama-nama-Mu yang mulia, sama ada yang Kau ajak kepada kami, Kau turunkan kitab-Mu, Kau ajak kepada hamba-Mu yang saleh di kalangan kami, yang Kau simpan di sisi-Mu, yang kami tidak layak untuk mengetahuinya, kekurangan, kelaiban, kelemahan diri kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan Al-Quran itu penenang hidup kami, penghilang kedukaan dan keresahan kami, pelerai kepada segala kesulitan yang kami lalui, wahai Tuhan. Jadikan ia ibarat musim bunga yang indah dalam hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina minka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya bacakan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan yang hatinya dalam depression, dalam kesusahan, kesempitan, dalam stres, mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari segala ujian yang kita alami. Tuan-tuan, doa tadi pelajari tau. Nanti Umi Fatih bagikan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Penting sangat untuk baca waktu kita stres. Kerana Nabi telah menyatakan siapa membacakannya, Allah akan menghilangkan daripada dirinya segala bentuk kesukaran, kesahan dan tekanan dalam kehidupan itu. Pelajari dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. InsyaAllah Ustaz Umi Fatih akan updatekan kat situ. Terima kasih bagi tuan-tuan yang dapatkan tafsir Ibn Katsir juga boleh dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih. Saya difahamkan tinggal beberapa set saja pada beliau. Segera dapatkan. Berguna sangat tafsir ni. Jadikan musim lepas Ramadan yang telah berlalu ni untuk kita baca Quran, untuk faham. Ramadan lalu kita baca untuk khatam. Kali ini kita baca untuk faham. Jemput datang ke Pesta Buku antarabangsa yang diadakan di WTC mulai hari Jumaat nanti. Dan kami ada di Hall 3 Dewan Tun Razak. Ada banyak buku yang dipamerkan. Ada banyak buku kanak-kanak, buku sekolah rendah, sekolah menengah, buku latihan, Quran. Jangan lupa tau. Kuliah berkitab. Dapatkan Ibn Katsir 10 jilid. Abu Syahid 10 jilid. Ibn Katsir ni 10 jilid ada. Kelebihannya ni di dalam bahasa Melayu. Kami telah pindahkan ke bahasa Melayu, mudah untuk faham. Tuan-tuan dapat metodologi pada saya, tuan-tuan dibaca sendiri kat rumah bersama anak isteri, kat pejabat bersama pekerja. Dapatkan tafsir Ibn Katsir ni. Baik, terima kasih sekali lagi. Bagi mereka yang nak pergi travel, nak umrah, boleh umrah bersama dengan Zahazan Travel. Yang nak pergi Uzbekistan di bawah pimpinan saya, jom pergi pada bulan 8 nanti. Masih ada kekosongan lagi. Tak banyak yang tinggal. Nak pergi ke Morocco ke, nak pergi ke Balkan ke, nak pergi ke Baitul Maqdis ke, nak pergi ke Turki ke, nak pergi umrah ke. Ingat travel, ingat Zahazan Travel. Kerana ia bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh dengan pengisian. InsyaAllah berapa harganya? Manifesto harganya RM990 saja. Ada 10 jilid, tebal, tulisan yang cantik, cetakan dalamnya sangat cantik, mudah untuk baca, ada benang lagi. Dia datang dalam satu kotak ada tempat simpannya, menarik sekali. Buat satu investment untuk faham kalam Tuhan,
kalam Allah. Baik, bagi mereka yang nak dapatkan Habatus Sauda juga, yang biasa menggunakan jenama birkah, alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya. Ada rambut gugur dapat diatasi, ada yang tak kurang susu untuk bagi pada anak, alhamdulillah dengan makan Habatus Sauda jenama birkah kami ada banyak peningkatan, boleh tidur malam dengan baik. Dapatkan daripada Zahazan Travel on pay. Habatus Sauda jenama birkah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.